cakap masjid ni kata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izin Allah. Dan bersama-sama sekali lagi kita meneruskan qiyam maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kerja amal baik dan sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kurniaan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diberi kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kerja amal baik dan sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala merahmati kita semua insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan bersama-sama kita mengadakan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan juga sahabat, seterusnya para ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada malam ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita yang mana kita dah masuk tajuk berkaitan dengan Islam pada minggu lepas, dan insyaAllah pada malam ini kita akan lihat tajuk seterusnya, keistimewaan Islam, keistimewaan ajaran Islam itu sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Kelebihan ataupun keistimewaan Islam yang pertama disebut oleh pengarang kitab, yaitu Islam merupakan agama Rabbani. Islam merupakan agama Rabbani. Ia merupakan agama yang bersifat Rabbani, iaitu ketuhanan. Bersifat ketuhanan. Setiap umat Islam dituntut supaya mengerjakan sesuatu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana disebutkan dengan agama Rabbani, bermakna setiap apa yang kita laksanakan hendaklah berteraskan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita nak tinggalkan itu juga merupakan perintah ataupun ketaatan kita, meninggalkan setiap yang dilarang yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ini bacaan yang biasa kita baca dalam bacaan doa iftitah selepas kita mengangkat takbir al-ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, sehingga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir sekalian alam. Dan dalam setiap detik, setiap saat, umat Islam diwajibkan untuk senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bila mana nak menjadikan diri kita ni orang yang terpelihara daripada melakukan perkara yang tidak baik, maka kita taklah melazimkan diri kita ni senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kita walaupun di mana juga kita berada. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri ataupun duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kitaban mawquta, diwajibkan kepada orang yang beriman yang tertentu waktunya. Dan bila mana seseorang itu enggan menjadikan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah tentulah akan menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata kita tidak jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan jadi orang yang menjauhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyat lagi, kita menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya kita ingkar akan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Imran, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Ta'ala sebut, siapa yang cari selain Islam, selain agama Islam, maka segala amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebaik mana pun amalan yang dia buat, tetapi bila mana tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui akan kerasulan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikategorikan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kata orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka di hari akhirat besok akan menjadi hamba Allah yang rugi. Sebab segala amalan kebaikan yang dibuat tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi tolong orang, dia pergi bantu orang, buat bantuan banjir contohnya kan. Kemudian ada kebakaran, pergi hantar bantuan bagi mereka yang mangsa kebakaran. Kemudian ada yang kemalangan, bantu orang yang mengalami kemalangan jalan raya. Buat macam-macam amal kebaikan, tetapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku akan kerasulan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Baik, kemudian yang kedua, antara keistimewaan Islam yang kedua iaitu agama yang syumul, agama yang lengkap. Syumul maksudnya lengkap. Islam merupakan agama yang syumul, iaitu merangkumi semua bidang kehidupan, hingga tidak ketinggalan sesuatu pun. Semua bidang ada dalam ajaran Islam. Islam memperkenalkan sistem akidah, sistem ibadah, sistem akhlak, sistem ekonomi, sistem politik, sistem kekeluargaan dan sebagainya. Semuanya ada dalam Islam. Nak tengok dari segi akidah ada dalam Islam. Nak tengok dari segi ibadah pastinya ada dalam Islam. Nak tengok dari segi akhlak ada dalam Islam. Nak tengok dari segi ekonomi diajar dalam Islam. Hatta berpolitik, hatta bernegara juga diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata agama tidak ada politik. Agama tidak berkaitan dengan pentadbiran negara. Ni bila mana ada orang yang mengaitkan agama tidak berkaitan dengan agama tidak berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan negara, samalah dia dengan berfahaman dengan fahaman orang yang bukan Islam. Kerana golongan yang ke-Islam memandang bahawasanya pentadbiran agama tidak boleh diberikan kepada, tidak boleh diletakkan dalam agama. Disebutkan bahawasanya wa ma li kaisar li kaisar wa ma lillah. Apa yang untuk gereja untuk gereja, apa yang untuk Tuhan untuk Tuhan. Dia bezakan di antara gereja dan ketuhanan. Dibezakan. Kaisar ni maksudnya untuk pemerintahan. Bagi raja, dia hanya urusan pemerintahan saja. Bagi
padri uruskan agama. Yang padri tak boleh masuk dalam pentadbiran negara. Yang orang yang mentadbir negara tak boleh campur adukkan dengan pentadbiran beragama. Dia bezakan nifaq. Dia membezakan di antara pentadbiran negara dengan agama. Inilah yang disebutkan dengan sistem sekularisme, membezakan di antara dua perkara ini. Dan Islam tidak begitu. Islam merangkumi seluruhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Maksudnya semuanya. Ambil dari segi akidahnya, ambil dari segi ibadahnya, ambil dari segi akhlaknya, ambil dari segi berekonominya, ambil dari segi politiknya, ambil dari segi kekeluargaannya. Semua bidang termasuk dalam Islam. Jangan kita membeza-bezakan di antara satu sama lain. Kita kena yakin bahawa Islam ni agama yang syumul, yang sempurna. Maka bila mana disebutkan dengan syumul dan sempurna itu, maka dia semuanya termasuk ataupun ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Daripada diajarkan dalam Islam bagaimana untuk masuk tandas, bagaimana untuk beristinja, cebok, kencing, cebok, berak, diajar dalam Islam sehinggalah sampai ke pemerintahan ataupun kepada sistem bernegara. Semuanya diajar dalam Islam. Jadi kita jangan membeza-bezakan perkara yang telah ada dalam Islam itu sendiri. Kalau kita membezakan perkara tersebut, maka jadilah kita orang yang lari dari landasan Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am yang bermaksud tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Maksudnya lengkapnya Al-Quran. Bagaimana kita nak mentadbir negara, semuanya telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak membina sebuah masjid, nak membina sebuah bangunan, nak membina sebuah negara yang makmur, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita tidak mengkaji isi kandungan Al-Quran, yang mana kita wajib untuk meyakini tentang kesempurnaan Al-Quran. Bila mana kita meragui akan kesempurnaan Al-Quran, bermakna kita meragui akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kena jaga baik. Jaga baik. Itulah disebutkan bahawasanya Islam ni agama yang syumul dan lengkap. Kemudian disebutkan juga Al-Quran mengandungi semua bidang kehidupan yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dunia pun Islam cover, akhirat pun Islam cover. Bukan hanya sekadar akhirat sahaja Islam cover, tetapi dunia juga Islam cover. Masuk sekali dunia dan akhirat. Apabila manusia mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain, maka tempanglah kehidupan manusia itu sendiri. Maknanya dalam urusan agama kita ambil, kita pakai Al-Quran. Tapi dalam urusan mentadbir dengan negara, kita kata tak boleh ikut Quran. Kalau ikut Quran ni mundur kita. Kalau ikut Quran ni kita akan terkebelakang. Ini fahaman sekularisme yang telah tertanam ke dalam minda sebahagian daripada masyarakat kita. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna li ba'dil kitab wa takfuruna li ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu ingkar kufur dengan sebahagian kitab? Maknanya sebahagian yang kamu ambil dari sudut ibadah kamu ambil, tapi dari sudut pentadbiran bernegara kamu tinggalkan.
dari sudut ekonomi kemudian tinggalkan. Ada sebagian orang masyarakat kita yang menyebutkan, Allah Ta'ala sebut, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan kamu jual beli dan diharamkan kamu mengambil riba. Tapi ada orang kita kata, kalau tak ambil riba Ustaz, bila kita nak kaya, bila kita nak maju, bila ekonomi kita nak mantap, kan? Dia lupa bila mana dia mengambil riba. Allah Ta'ala sebut fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi mengisytiharkan perang. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka mengisytiharkan perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bagi mereka yang mengambil riba, jual beli dengan mengambil riba. Ini antara perkara yang sepatutnya kita tinggalkan. Maka bila mana nak tinggalkan itu, sudah barang tentulah kita hendaklah mengambil Islam secara keseluruhannya. Mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain, maka timpanglah kehidupan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggesa manusia supaya beramalkan Islam itu secara menyeluruh, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Wala tattabu syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita tentang bila mana kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mengambil Al-Quran ataupun mengambil Islam itu secara keseluruhannya. Jangan ambil separuh-separuh. Ambil separuh-separuh maknanya tidak sempurnalah keislaman seseorang itu. Kemudian umat Islam akan mendapat nikmat Islam apabila mereka mengamalkan semua yang terkandung dalam ajaran Islam tanpa pilihan. Mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang beriman serta beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan nikmat yang sangat luar biasa kepada mereka. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kesempurnaan dan lengkapnya ajaran Islam itu, seperti dalam firman-Nya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah. Maknanya apa? Maknanya bila mana kita beramal dengan ajaran Islam keseluruhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meredai kita. Allah Ta'ala akan redha kepada kita. Kerana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sangatlah lengkap, dan tidak ada lagi nikmat yang paling besar daripada dua nikmat tersebut, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau kata seseorang itu dia berpaling daripada dua nikmat ini, maka dia akan mendapat kerugian bukan sahaja di dunia, bahkan kerugian di hari akhirat kelak. Baik, seterusnya yang ketiga, keistimewaan dalam Islam. Islam ini merupakan agama yang sepadu dan seimbang. Sepadu
dan seimbang. Ia tidak terpisah-pisah seperti agama-agama lain. Islam tidak memisahkan antara salat dan politik. Salat pun wajib, politik pun wajib. Politik ni kita jangan nampak sempit. Politik ni maksudnya mentadbir negara dengan agama. Mentadbir negara dengan agama. Seseorang pemimpin dalam solat adalah layak memimpin, menjadi pemimpin dalam negara. Orang yang nak kita pilih untuk jadi pemimpin dalam negara, pastikan mereka ni orang yang menjaga sembahyang. Kalau kata dia sembahyang pun dia tak boleh nak jaga, sembahyang dia tak pun buka, bagaimana dia nak menjaga negara yang sangat besar? Sembahyang yang 5 kali sehari semalam pun dia tak boleh jaga, bagaimana dia nak mentadbir dengan negara yang lebih besar? Maka akan banyaklah kemusnahan yang dia akan lakukan. Jika mereka tidak layak jadi imam dalam salat, maka menurut Islam mereka juga tidak layak menjadi pemimpin negara. Inilah yang disebutkan dengan Islam itu agama bersepadu, sepadu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Islam tidak membezakan antara salat dan zakat. Islam tidak bezakan antara salat dan zakat. Bagaimana wajib di salat, begitu jugalah wajib di zakat. Bagaimana begitu wajib di salat, begitu jugalah wajib di zakat. Setiap umat Islam wajib mendirikan salat. Mereka juga wajib mengeluarkan zakat. Zakat salat wajib, zakat wajib. Mereka wajib mencari kehidupan. Mereka dilarang mencuri. Mereka dilarang berzina. Mereka dilarang membunuh tanpa sebab. Semua ajaran Islam saling kait-mengait antara satu sama lain hingga memperlihatkan kesepaduan tersebut. Islam ni bukan jaganya nyawa, kan? Bukan jaganya nyawa. Semua benda dia nak jaga, menunjukkan bahawasanya Islam ni agama sempurna. Dan Islam mengajak umat menolak fahaman sekularisme. Fahaman sekularisme kerana sekularisme telah memisahkan antara tuntutan hidup agama dan dunia. Wa ma li kaisar li kaisar wa ma lillah lillah. Untuk kaisar, untuk Allah, untuk Allah. Bezakan itu yang dinamakan sekularisme. Memisahkan tuntutan Allah dengan tuntutan kebenaran duniawi. Memisahkan diri dari mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdikan diri sesama manusia. Allah Taala perintahkan untuk dia mengabdikan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ingkar. Dia tak buat. Dia hanyalah mengabdikan diri kepada manusia. Dia rasa manusia sahaja yang boleh memberinya habuan duniawi. Dia terlupa bahawasanya apa yang datang daripada manusia itu merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam menuntut manusia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kita bukan matlamat kita untuk menuntut pandangan manusia sahaja. Kita lebih dituntut untuk menuntut ataupun mencari
pandangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian manusia dia terlupa bahawasanya dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata manusia itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia lari terpesong daripada ajaran Islam itu sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang bermaksud, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka." Doa ini biasa kita baca setiap kali selepas sembahyang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Minta Allah Ta'ala beri kebaikan di dunia dan minta juga kebaikan di hari akhirat dan dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga adalah agama yang seimbang antara ilmu dan amal, seimbang antara individu dan masyarakat, seimbang antara akal dan nafsu, seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Ilmu dan amal seimbang. Bukan hanya cari ilmu, tidak beramal, tak jadi. Beramal tanpa ilmu pun tak jadi. Dia kena berilmu dan beramal. Kena berilmu, cari ilmu, kemudian beramal. Baru jadi. Baru dikatakan seimbang. Seimbang antara individu dan masyarakat. Kita hidup dalam masyarakat, bukan hidup seorang-seorang dalam hutan. Ada masa kita bersendirian, ada masa kita bermasyarakat. Jangan kita hanya duduk bersendirian dan kita menafikan hak masyarakat. Pun tak jadi. Kalau kata kita hanya bersendirian sahaja, maka kita menafikan keseimbangan yang ada dalam Islam. Dan seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Jangan kita cari dunia, kita tinggalkan akhirat, ataupun cari akhirat, tinggalkan dunia. Tak boleh. Kita kena cari sama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, tuntutlah apa-apa yang ada untuk kamu, ataka Allah daral akhirah, daripada urusan akhirat. Allah sebut akhirat terlebih dahulu. Cari bekalan untuk akhirat. Kemudian Allah sambung, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Selepas itu janganlah dengan cari akhirat itu, jangan sampai kau lupa hakuan dunia untuk kau. Maknanya akhirat pun kita cari, dunia pun kita cari. Jangan cari akhirat, kita tinggalkan seluruh apa yang ada di dunia ini. Kita ada tanggungjawab yang perlu dilangsaikan, yang perlu diselesaikan. Tanggungjawab kepada ibu bapa, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada anak dan isteri, tanggungjawab kepada kawan-kawan, tanggungjawab kepada orang yang berada di sekeliling kita. Maka mereka ini, kalau kata kita tidak
kita mengabaikan tanggungjawab kepada mereka, maka di hari akhirat besok mereka akan mendakwa kita di hari akhirat. Maka kena seimbang. Itu yang disebutkan dengan seimbang. Seimbang di antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dunia bernajak cari, akhirat bernajak cari. Kemudian kepentingan aspek lahiriah dan batiniah. Lahiriah, zahiriah kita. Zahir kita nak jaga, batin pun nak jaga. Makanan yang zahir pun nak jaga, makanan batin pun nak jaga. Seimbang. Kita jangan hanya jaga yang zahir saja. Jaga yang nak cantik yang luar, nak sihat yang luar, nak bagi badan tegak, badan sasa, badan sadu kan, nak bagi cantik body, nak orang perempuan nak bagi cantik muka. Tapi batin dalam berkeladak dengan sifat-sifat mazmumah. Ini tak seimbang. Kita kena seimbangkan. Yang zahir pun nak jaga, yang batin pun lebih-lebih lagi nak dijaga. Sebab yang batin inilah tempat telekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok yang batin, yang nak dalam. Adapun yang luar ni inilah pandangan manusia sahaja. Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak pandang zahir kamu, wala ila ajsamikum, tak pandang tubuh badan kamu yang sisa. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang fi qulubikum wa a'malikum, apa yang ada dalam hati kamu dan amalan kamu. Jadi nak kena seimbang di antara yang zahir dan yang batin. Zahir nak menjaga kesihatan tubuh badan kita, yang zahir ni nak menjaga. Jangan buat benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kata yang boleh merosakkan tubuh badan, sama ada dengan minum araknya, kan, dengan minum atau makan benda-benda yang memudaratkan. Itu semua jaga yang zahir. Apatah lagi yang jaga yang batin, lebih dahsyat. Jaga yang batin lebih dahsyat. Jaga supaya biar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat batin kita ini batin yang safi, batin yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Baik, seimbang antara insan dan haiwan. Seimbang di antara insan dan haiwan. Seimbang ini membolehkan manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Bagaimana kita boleh seimbangkan di antara dua perkara tadi, maka layaklah kita untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Kalau tak, kalau kita hanya bersifat dengan sifat haiwaniyat, bersifat kebinatangan, haiwan, bersifat haiwan, maka tak layak untuk kita menjadi khalifah di atas bumi. Kita kena seimbang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang bermaksud, dan demikianlah sebahagian kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, yakni wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu umat yang pilihan lagi adil. Umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia ini tentang yang benar dan yang batil. Ini kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu nikmat yang sangat besar yang perlu disyukuri. Allah
Maksud supaya kamu layak jadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Kita ni akan menjadi saksi di antara manusia perkara-perkara yang dilakukan, adakah benar ataupun perkara yang dilakukan itu adalah yang salah. Baik, kemudian seterusnya keistimewaan Islam yang kelima, yang keempat, yaitu waqi' dan praktikal. Islam ni agama yang praktikal, waqi'iyah dan praktikal. Ia bukan hanya agama yang bersifat teori semata-mata, tetapi boleh diamalkan dengan sempurna dalam semua masa, tempat dan keadaan. Islam ni agama praktikal. Dia bukan hanya sekadar kita baca, kita hanya faham, tetapi dia bersifat praktikal. Dia boleh diamalkan. Kalau kata buat baik, teori dia buat baik. Kemudian praktikal dia, kita melaksanakan teori tersebut dengan kita cuba untuk melakukan kebaikan tersebut dengan pelbagai cara. Apa sahaja perkara kebaikan, maka kita dituntut untuk melakukannya. Jangan hanya sekadar kita berteori saja, baca dan faham, tetapi tidak ada praktikal, maka rugi. Contoh macam kita belajar sembahyang, kan? Belajar sembahyang bagus tak? Tapi tak sembahyang. Teori dah bagus, kan? Kalau kata orang tanya rukun sembahyang ada berapa, kemudian rukun qauli, rukun ada berapa, rukun dalam sembahyang ada berapa, rukun qauli macam mana, rukun fi'li macam mana, rukun qalbi macam mana. Semua boleh jawab, tapi tiba waktu sembahyang kita tak sembahyang, maka hanya teori, tidak ada praktikal. Islam agama yang mempunyai teori dan praktikal, kedua-duanya sekali jalan serentak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Ar-Rum yang bermaksud, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan setengah manusia, setengah masyarakat Islam yang kurang faham memahami ajaran Islam masih beranggapan bahawasanya ajaran Islam ini hanya dapat diamalkan di zaman lampau sahaja. Agama Islam ni zaman unta dulu bolehlah, kan? Islam ni zaman Nabi dulu bolehlah kita amalkan. Adapun zaman milenium ni, zaman canggih ni, kita tak perlu nak ikut sangat ajaran Islam ni. Takut kita ke belakang. Ni fahaman-fahaman yang menyesatkan. Dia kata ini hanya diamalkan di zaman lampau sahaja, sedangkan pada zaman kini tidak dapat diamalkan lagi. Dia rasa Islam ini tidak sesuai mengikut zaman. Padahal Islam merupakan agama yang paling sesuai mengikut zaman. Agama yang paling sesuai mengikut zaman. Kenyataan ini adalah tidak ada kebenarannya sama sekali. Kita dapat mensaksikan begitu banyak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga Muslim adalah kerana mereka tidak menghayati kehidupan berumah tangga secara Islam. Allah Ta'ala telah mengajarkan, Nabi telah tunjukkan cara bagaimana nak bermuamalah dalam rumah tangga. Tetapi kebanyakan mereka, sebahagian umat Islam yang
kurang memahami ajaran Islam ni, mereka tak yakin dengan Islam, maka mereka tidak mengamalkan ajaran Islam tersebut. Antara lain, Islam telah menetapkan hukuman had ataupun disebutkan hudud sejak dari dahulu lagi hinggalah sekarang dan akan datang, termaktub di dalam Al-Quran. Wa tilka hududullah, Allah sebut, dan yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah. Selagi manusia tidak mengamalkan hukum agama ini dalam masyarakat, maka masalah jenayah tidak mungkin dapat diselesaikan. Ada sebagian dulu, ada masyarakat kita yang memandang lekeh, memandang remeh ataupun memandang sepi, sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya diungkapkan oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak kata ada sebagian orang sebagai pemimpin dan tinggal di bawah. Moga Allah Taala ampunkan dosa. Dia kata kalau kata buat hukum agama ni, maka banyak larang batu-batu kita nak kena guna. JKR tak boleh nak banyak jalan sebab batu banyak digunakan untuk baling orang, lempar orang, kan? Sebab nak buat hukum agama. Ini bila mana dia menyebutkan perkataan ini dalam keadaan disedar bahawa dia telah merendahkan hukum agama, maka boleh jatuhkan kafir, murtad secara jelas, secara nyata. Moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka dan kita semua, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan sebentar untuk azan insyaAllah.
Baik, sikit lagi. Selagi manusia tidak mengamalkan hukum ajaran Islam dalam masyarakat, maka masalah jenayah tidak mungkin dapat diselesaikan. Bilangan penjenayah semakin hari semakin meningkat, dan kerajaan terpaksa berbelanja berbilion ringgit untuk memberi makanan percuma kepada mereka. Setelah mereka keluar dari penjara, perkara yang sama akan dilakukan. Selagi tidak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, maka selagi itulah masalah jenayah tidak dapat diselesaikan. Maka Islam ni agama, bila mana disebutkan agama yang sangat istimewa, maka dia merupakan agama yang sangat praktikal. Bukan sahaja di zaman Nabi SAW, dan dia juga akan praktikal di zaman kita pada hari ini. Seterusnya akan terus praktikal sehinggalah hari kiamat. Sebab Allah SWT yang menciptakan manusia, dan Allah yang sama jugalah yang menurunkan perlembagaan untuk manusia laksanakan ataupun ikuti dalam kehidupan mereka. Kalau kita lari daripada landasan Islam, landasan Allah SWT, maka banyaklah kepincangan yang telah berlaku dan akan berlaku. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini memberi manfaat, sama-sama kita memperbaiki diri kita, sama-sama kita jadikan diri kita ni orang yang benar-benar beramal dengan ajaran Islam, dan kita merasa berbangga dengan kita dikurniakan oleh Allah SWT dengan Islam, dengan iman. Maka kita kena berpegang sungguh-sungguh iman dan Islam ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT, insya-Allah. Jadi cukuplah sekali itu dahulu. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan keistimewaan Islam ini yang seterusnya pada minggu yang akan datang, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلم الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، أهل قتل أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضى، قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلق يا علماء نفذ بالخير ونكفى بالشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقرب بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تبشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، والوصال وصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن سفر رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.